Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Krotaini binti Muhammad Zujdi. Nombor matrik 060876. Okay, jadi tajuk hari ini adalah berkenaan dengan bahaya Syiah dan Wahabi. Saya ingin menekankan di sini bahawa video ini berkenaan dengan ulasan daripada ceramah Ustaz Abdul Samad berkenaan dengan bahaya Syiah dan Wahabi. Okey, jadi persoalannya di sini, mengapa Syiah dan Wahabi ini berbahaya? Okey, baiklah, poin pertama, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa golongan Syiah ni telah mengkafirkan para sahabat. Okey, di sini saya ingin jelaskan, dalam Al-Quran sendiri dan hadis banyak menceritakan tentang kedudukan, martabat para sahabat. Okey, dan kita akan petik sedikit firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100 yang bermaksud, dan orang-orang yang terdahulu dan terawal memeluk agama dalam kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Okey, jadi ayat ini menyatakan dengan jelas bahawa Allah redha kepada sahabat Rasulullah SAW dalam kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Okay. Redha Allah terhadap para sahabat ini ditegaskan lagi dalam surah Al-Fath ayat 18 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia bai'ah kepadamu di bawah pohon. Okay. Jadi ini antara beberapa ayat yang dapat kita kupaskan berkenaan dengan kedudukan, martabat para sahabat. Jadi mengkafirkan para sahabat adalah suatu keganasan yang ekstrim lah, boleh kita katakan. Terusnya, ajaran yang kedua berkenaan dengan nikah mut'ah. Seperti mana yang kita tahu, Syiah amat menggalakkan golongan mereka untuk dan mengharuskan untuk melakukan nikah mut'ah. Okey, jadi siapa saja yang mengamalkan atau berjasa dengan Islam tidak terlepas atau tidak lari daripada serangan pihak Syiah. Jadi antara tuduhan Syiah dan seterusnya terhadap Khalifah kedua Islam, iaitu Saidina Umar, adalah Saidina Umar merupakan orang pertama yang mengharamkan nikah mut'ah. Walau bagaimanapun, Saidina Umar bukanlah orang pertama yang mengharamkan nikah mut'ah, tetapi beliau hanya menguatkuasakan pengharaman yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Saidina Umar radhiyallahu anhu telah menyebut dalam khutbahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kami bernikah mut'ah sebanyak 3 kali. Kemudian baginda mengharamkan, demi Allah, sekiranya aku mendapati sesiapa yang berkahwin mut'ah sedangkan ia seorang muhsan, yakni sudah berkahwin, maka pasti aku rejam dia dengan batu. Para ulama ahli sunnah juga, Syiah Zaidiyah telah ijma' mengharamkan nikah mut'ah berpandukan beberapa hadis sahih termasuk yang diriwayatkan daripada kalangan Ahlul Bait seperti Saidina Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antaranya ialah hadis-hadis berikut. Daripada Ibnu Abbas katanya, mut'ah harus di zaman permulaan Islam apabila seorang mereka merantau ke negeri asing di mana ia tidak mempunyai kenalan, lalu ia mengahwini perempuan sekadar masa yang ia menetap di tempat itu, supaya dengan itu ia dapat memelihara diri dan barang-barangnya. Dari Ali pula, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah ketika peperangan Khaybar, dan juga Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak. Diriwayatkan dari Saburah Al-Juhami, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada Haji Wada. Okey, jadi berikut adalah beberapa hadis ataupun riwayat daripada para sahabat dan Ahlul Bait sendiri berkenaan dengan nikah mut'ah. Okey, jadi ajaran yang seterusnya berkenaan dengan taqiyah, yang ini bersembunyi daripada ataupun berpura-pura daripada akidah mereka yang sebenarnya. Kepercayaan, amalan yang menjadi pegangan serta perbuatan yang ingin dilakukannya. Okey. Sedangkan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, At-Taqiyah bukanlah rukun iman, seperti mana dapat kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 144.
Seterusnya kita pergi kepada golongan Wahabi ataupun fahaman Wahabi. Okey, yang pertama, pas la ilaha illallah ataupun zikir la ilaha illallah adalah bid'ah. Dan golongan yang melakukan zikir la ilaha illallah adalah golongan yang kafir. Okey, jadi apa pandangan menurut ahli sunnah wal jamaah? Okey, jadi menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, mengulangi zikir la ilaha illallah banyak mana sekalipun ia merupakan perkara yang harus dan bukanlah bid'ah ataupun kafir, kan? Dalil ahli sunnah wal jamaah yakni firman Allah, ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikrul katsira. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Okay, jadi rujukan ahli sunnah wal jamaah, zikir dan lafaz la ilaha illallah merupakan sebaik-baik zikir berdasarkan daripada riwayat Bukhari Muslim. Okay. Dan pandangan yang seterusnya berkenaan dengan ajaran Wahabi berkaitan dengan tawassul. Menurut golongan Wahabi, bertawassul kepada Nabi ataupun Rasul tak boleh, haram. Jadi apakah pandangan menurut ahli sunnah wal jamaah? Jadi menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, bertawassul dengan Nabi dan Rasul dibolehkan. Ini kerana bertawassul merupakan perantara yang dilakukan untuk mendapat kemuliaan ataupun mendapat darjat kedudukan seorang Nabi itu dalam kita meminta sesuatu. Tapi yang memberikan sesuatu itu hanyalah datang daripada Allah SWT. Okay, jadi baiklah, sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sebenarnya banyak lagi persanggahan berkenaan dengan ajaran Syiah dan Wahabi ini yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat kat sini, marilah kita sama-sama memperkuatkan pegangan akidah kita, mempelajari akidah dari sudut ahli sunnah wal jamaah, dan semoga video ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.